Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah. Pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmat dan inayah dari Allah juga dapat sama-sama kita teruskan kehidupan dan insya-Allah kita menyambung pengajian kita ataupun sembang-sembang santai kita dalam kuliah 20 minit bersama Madrasah Harian Mursyid, dibawakan khas kepada anda oleh Multaqa Asatizah dan Duat, iaitu Mursyid, untuk kita menyemarakkan lagi perbincangan dan juga sambil-sambil kita rehat pada tengah hari ini. Boleh juga kita isi dengan perkara-perkara yang bersifat ilmiah ataupun perbincangan-perbincangan terhadap tajuk-tajuk yang kita pilih yang dibawakan oleh asatizah ataupun para ustaz yang menjadi ahli kepada Multaqa Asatizah dan Duat. Dan alhamdulillah pada hari ini saya akan teruskan madrasah ataupun perbincangan kita dengan tajuk yang saya pilih, iaitulah perbincangan ayat-ayat zakat. Dan untuk meneruskan perbincangan kita, mari sama-sama kita membuka surah Taubah. Okey, kita buka surah Taubah ayat 60, surah Taubah ayat 60. Dan sebelum kita menjelaskan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajar kita proses infak, maka kita nak faham bahawasanya antara benda-benda yang bila Allah Taala jelaskan secara detail ataupun secara lebih terperinci di dalam Al-Quran, maka itu menunjukkan kepada sesuatu perkara yang bersifat serius. Bukanlah kata bila mana Allah tak mendetailkan tu tak serius, tetapi ia lebih mendatangkan, orang kata apa, sepatutnya mendatangkan perhatian kepada kita. Sebab apa? Sebab bila mana dikhususkan ayat itu dan dijelaskan pula tentang bahagian-bahagian dan seumpamanya, itu menunjukkan bahawasanya perkara tersebut bukanlah perkara yang boleh dibuat sambil lewa. Dia perlu mematuhi prasyarat dan juga peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah kita buka sama-sama surah Taubah ayat 60. Haitsu qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Baik. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat ke-60, sesungguhnya zakat-zakat itu, yakni sedekah itu, zakat-zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para petugas ataupun pengurus zakat, para muallaf yang telah dipujuk hatinya, dan juga digunakan untuk tujuan memerdekakan hamba, orang-orang yang berhutang, dan mereka yang berjihad di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang berada di dalam perjalanan, sebagai satu ketetapan yang telah diwajibkan oleh Allah, yakni, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bila kita membincangkan tentang ayat ini, pertama sekali kita tengok kepada struktur ayat. Ayat ni turun selepas ataupun ayat ini kalau dilihat dari sudut perbincangannya, datang selepas ayat yang berkaitan dengan walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghibun. Dan sebelum daripada itu, wa minhum man yalmizuka fi sadaqat, turun ataupun rentetan selepas daripada orang-orang termasuk orang-orang Islam sendiri yang memberi komentar
yang orang kata apa, tak puas hati tentang pembahagian zakat yang telah diutuskan ataupun diberikan tugasannya kepada Rasulullah SAW. Maknanya waktu tu orang tak puas hati dengan siapa? Orang tak puas hati dengan Nabi SAW. Dan hari ni orang tak puas hati dengan pusat zakat, pengurus zakat dan sebagainya tu memang selalulah berlaku, dan memang berlaku secara agresifnya. Tetapi rupa-rupanya perkara ini bukan berlaku sekarang saja, tetapi pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Dan siapakah pihak yang di komen tu? Contoh macam hari ni netizen komen, orang buat komen kat Facebook dan seumpamanya. Zaman tu orang komen kat siapa? Orang komen pada batang tubuh Nabi SAW sendiri. Maknanya Nabi SAW sendiri pun kena kritik. Walaupun Nabi itu adalah seorang manusia yang sangat adil. Dan sampai Nabi kata, kalau bukan aku, kalau orang kamu suruh aku adil, kalau bukan aku adil, siapa lagi yang boleh berlaku adil? Maknanya seolah-olah macam orang tak percaya kat Nabi SAW. Jadi bila turun ayat ni, kemudian Allah Ta'ala rangkumkan pula dengan pembahagian zakat. Mana siapa yang boleh dapat zakat ni? Bukan semua orang. Maksudnya ada 8 golongan ataupun yang disebut al-asnaf al-thamaniyah, 8 golongan yang ditentukan zakat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan ada seorang sahabat datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minta macam-macam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, dia cerita macam-macam lah keadaan diri dia. Maka Nabi kata, jika kamu termasuk dalam 8 golongan tersebut, nescaya aku akan berikan kepada kamu. Tak payah cerita panjang. Kalau betul-betul kamu berhak dan termasuk bawah 8 golongan itu, maka aku akan berikan kepada kamu. Dan siapakah 8 golongan ini? Bila mana Allah memulakan ayat itu dengan innama dekat sini yufidul hasr. Maksudnya dekat sini menunjukkan ini sahaja golongan, tak boleh ditambah. Tetapi jika tidak ada mana-mana pihak yang termasuk dalam golongan tersebut, maka ia boleh diberikan kepada pihak yang utama. So dalam ayat ini kita akan pecahkan mana golongan yang utama, mana golongan median, mana golongan yang menerima zakat kerana sebab-sebab yang tertentu. Baik, yang pertama sekali bila Allah kata innama ni menunjukkan kepada orang kata apa, had, maknanya ni sahaja. Okay, golongan yang berhak menerima zakat ni siapa dia? As-sadaqat. Kenapa dia digunakan kalimah as-sadaqat? Sebab menurut Ibnu Abbas, kalimah sadaqah kalau letak daripada Quran ataupun hadis atau macam mana-mana datang daripada mana-mana nas, mesti diterjemahkan terlebih dahulu kepada sadaqah wajibah, iaitu zakat. Sedekah wajib. Baik, lil fuqara wal masakin. Dan pertama sekali adalah untuk. Li dekat sini ada ulama kata lam dekat sini lamut tamlik, ataupun ada menunjukkan kepada maksud-maksud yang lain. Lam yang menunjukkan maksud pemilikan. Maksudnya orang yang terima zakat ni, beberapa golongan ni mesti diberi pemilikan. Maksudnya kena memiliki. Maknanya pindah milik. Katalah kita bagi ni, beg ni kita bagi dekat orang. Bagi tu, pindah milik tu, berlakunya pindah milik tu, itulah maksud dalam pemberian zakat. Mesti berlakunya pindah milik. Baik, pindah milik daripada siapa? Daripada orang yang bagi zakat kepada orang yang terima zakat lah. So dah tak ada milik dia dah. Okay. Bagi siapa? Golongan al-fuqara wal masakin. Ni dua golongan. Dua golongan yang terima zakat, yang dipanggil sebagai al-awwaliyah, ataupun golongan-golongan yang diutamakan dalam pemberian zakat. Golongan fakir dan golongan miskin. Dan golongan ini, dua-dua ni akan ada sehingga kiamat. Jangan kata tak ada signifikan. Golongan fakir miskin ni sangat besar signifikan dia dalam kehidupan umat Islam, dan sangat terkait dengan kemampuan orang Islam untuk menunaikan ibadah. Jadi untuk kita nak buat ibadah, kena ada orang fakir miskin ni. Kalau tak ada fakir miskin, kita nak tunai ibadah macam mana? Jadi tak boleh kata fakir miskin ni kalau boleh tak ada. Mana dah tak ada? Tak ada. Yang dikatakan zaman Umar bin Abdul Aziz tu kata tak ada fakir miskin, bukan tak ada. Ada fakir miskin, tetapi mereka terlalu orang kata apa, tinggi nilai kemanusiaan mereka. Mereka malu untuk terima zakat ketika itu. Mereka refuse, mereka tolak, sebab mereka sudah selesa dengan keadilan pemerintah. Jadi itu cerita lain. Itu cerita orang miskin tak nak terima. Bukan tak ada orang miskin, ada orang miskin gitu-gitu. Jadi golongan pertama adalah fuqara wal masakin. Ada yang kata
siapakah golongan fakir, siapakah golongan miskin. Ada ulama bezakan, ada ulama menyamakan golongan fakir miskin ni sama. Tapi yang kita boleh faham dekat sini adalah sebagaimana yang disebut dalam perbahasan para ulama, antaranya dalam mazhab Syafi'i sendiri, membezakan antara fakir dengan miskin ni. Yang pertama sekali, yang fakir ini adalah golongan yang minta, yang minta zakat, yang minta tu fakir lah. Nombor dua, yang miskin ni yang tak minta, tapi dia perlukan zakat tapi dia tak minta. Dia sanggup menolak diri dia daripada ni, dia kata tak apa, boleh lagi, dia malu nak minta. Itu satu perbezaan. Perbezaan yang seterusnya dari sudut kasb, dari sudut perolehan. Orang miskin, orang fakir adalah mereka yang tidak mendapat, tidak mempunyai pendapatan melebihi daripada 50% daripada keperluan dia. Dia tak ada pendapatan, dia less, dia punya pendapatan ataupun perolehan dia kurang daripada 50% dari keperluannya. Keperluannya 100%, tapi dia kurang, pendapatannya kurang 50% daripada keperluan dia. Okey, itu orang fakir. Orang miskin pula pendapatannya kurang daripada 100% daripada apa yang dia perlu, ataupun dia ada ngam-ngam sahaja 100% tu. Tak ada dah baki, tak ada dah apa. Jadi ini adalah golongan fakir dan golongan miskin. Baik, dua golongan ni adalah golongan yang paling utama untuk menerima zakat. Maka kita memandang bahawasanya keperluan mereka ini berada dalam masyarakat adalah untuk menyeimbangkan antara kekayaan dengan kefakiran. Sebab apa? Sebab kita tak nak duit itu beredar hanya berada di dalam kalangan orang-orang kaya sahaja. Dia mesti dialirkan. Pengaliran kecairan wang ataupun pengaliran wang, agihan-agihan wang perlu diagihkan kepada kluster-kluster dalam masyarakat. Antaranya kluster masyarakat apa? Kluster masyarakat tu, dalam masyarakat ada golongan fakir miskin. Maka golongan ini adalah golongan yang kita perlu utamakan dalam memberi bantuan ataupun agihan. Kemudian seterusnya dinamakan golongan al-amilina 'alaiha, iaitu orang-orang yang ditugaskan untuk memungut dan mengagihkan zakat. Jadi dalam pungutan ni, amil ni, namanya boleh pelbagai. Kalau kita tengok dalam perbahasan kitab-kitab, nama amil ni pergi juga kepada nama al-jabi, pergi kepada nama as-sa'i, pergi kepada nama al-akhidh, pergi kepada nama al-hashir. Banyaklah. Pengumpul, pemungut, pengambil, maknanya datang orang ni untuk ambil zakat. Kalau dalam keadaan dulu-dulu, Nabi SAW menugaskan para utusan, nama dia Rasulillah, nama dia utusan Rasulullah SAW, yang diutuskan ke wilayah-wilayah, ke tempat-tempat orang Islam untuk pungut zakat. Dulu amil datang pungut zakat di rumah. Kalau kita kata nak pungut zakat tu laju, zaman Nabi lagi laju. Nabi hantar semua orang, hantar utusan-utusan pergi pungut zakat kepada rumah-rumah dan juga kepada kawasan-kawasan. Mereka bersedia dengan zakat mereka untuk dipungut oleh utusan-utusan Nabi ni. Dan antara utusan-utusan yang famous antaranya Abdullah ibn Rawaha, Mu'adz bin Jabal dan lain-lainnya lah, Ibn Lutbiyah dan sahabat-sahabat yang lain. Itu nama-nama amilun pada zaman Nabi. Dan amilun ni bukan termasuk orang yang hanya mengutip sahaja. Sesiapa sahaja yang menguruskan zakat. Kalau kita buka perbincangan dalam fiqh az-zakah oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah, beliau menyenaraikan apakah tugasan yang termasuk dalam kategori ataupun penamaan amil. Jadi mereka ini berhak menerima ganjaran, upah dan seumpamanya yang setimpal dengan kerja yang mereka lakukan dan setimpal dengan keadaan tugasan yang mereka buat. Kalau zaman hari ni, kena tengok zaman hari ni punya keperluan lah. Okay. Kena melihat kepada zaman ni punya keperluan. Maka dengan melihat kepada itu, kita mengetahui apa yang diperlukan dan mereka ni berhak mendapat upah daripada duit zakat ataupun harta zakat yang dipungut. Okey. Jadi itu no question ask. Ini benda yang telah diperuntukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kita untuk kita nak melanggar apa yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, amil. Jadi amil berkaitan dengan pungutan, berkaitan dengan agihan, berkaitan dengan bagaimana duit itu disimpan, dibuat
audit, orang kata apa, disusun, dibuat ledger, perakaunan dan sebagainya, semualah yang berkaitan dengan pengurusan. Maka itu disebut di bawah al-amilina 'alaiha. Kemudian golongan yang seterusnya wal mu'allafati qulubuhum, iaitu golongan yang dijinakkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Di dalam golongan ni ada tiga bahagian ataupun tiga kriteria yang dibahaskan dalam kitab fiqh. Antaranya yang pertama yang telah memeluk agama Islam. Okay, itu ataupun telah memeluk agama Islam atau baru memeluk agama Islam. Ini kategori yang semua orang tahu. Dua kategori lagi adalah iaitu kategori orang bukan Islam tetapi diharapkan dia itu dengan pemberian zakat kita ni boleh masuk Islam. Jadi tujuan nak tentukan siapa ni dari golongan mu'allaf ni, golongan mu'allaf yang baru memeluk Islam senang, semua orang boleh tentukan ataupun boleh nampak dengan jelas. Dia bersyahadah apa semua. Tapi golongan-golongan yang mampu dijinakkan hatinya, siapa nak tentukan kriteria ni? Kriteria ni lebih wajar untuk kita serahkan kepada kebijaksanaan pemerintah ataupun siapa yang menjadi pengurus lah, pihak pengurusan zakat ni. Sebab apa? Sebab mereka lah yang boleh menentukan sama ada menepati atau tidak kehendak itu dengan siasah syariah dan seumpamanya. Itu perbincangan yang lebih lanjut lah. Golongan yang diharapkan mampu dijinakkan hati mereka untuk masuk agama Islam. Itu golongan kedua. Golongan yang ketiga, belum Islam tetapi mereka ni mungkin ketua-ketua golongan orang yang bukan Islam misalnya, ataupun mereka ni memusuhi Islam dan memberi ancaman kepada Islam. Dan kalau kita tak senyapkan dia daripada ancaman tersebut ataupun kita tak hentikan dia daripada ancaman tersebut, akan berlaku sesuatu yang sangat memberi kesan yang sangat, impak yang sangat hebat lah kepada orang Islam sendiri. Maka golongan-golongan ini boleh kita hentikan aktiviti mereka ataupun kita pujuk lagi mereka dengan memberi kepada ketua-ketua kumpulan mereka itu sebahagian, bukanlah sebahagian penuh, tapi sebahagian lah daripada duit zakat untuk tujuan tersebut. Okey, ini golongan mu'allaf. Wa fir riqab. Riqab ni dalam pandangan ataupun dalam perbincangan asal adalah golongan-golongan hamba yang mereka ini ingin dibebaskan daripada perhambaan. Maka mereka pergi ke Baitul Mal dan meminta Baitul Mal untuk membayar pampasan kepada tuan mereka supaya mereka dibebaskan, ataupun hamba-hamba yang disebut sebagai hamba-hamba mukatab. Ini perbincangan yang ada dalam zaman klasik lah, zaman tu riqab. Cuma hari ni perbincangan riqab diperluaskan. Dia tak mengubah status riqab, tapi dia perluaskan kepada golongan-golongan yang disebut sebagai terbelenggu. Jadi perbahasan ni tuan-tuan boleh tengok dalam fatwa yang telah dikeluarkan oleh Negeri Selangor. Ada fatwa yang berkaitan dengan golongan ar-riqab. Siapa golongan ar-riqab yang boleh diberikan zakat berdasarkan kepada kriteria terbelenggu. Okey, ini maksud daripada ar-riqab secara ringkas. Wal gharimin, orang-orang yang berhutang. Kalau tanya siapa berhutang, semua kita berhutang ini Semua orang tak terlepas daripada berhutang, sama ada dia berhutang dengan orang ataupun sebagainya. Tetapi dalam istilah zakat, hutang yang dimaksudkan adalah golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan hidupnya secara asas, ataupun dia berhutang kerana orang lain yang mana orang lain itu tidak mampu untuk mencari rezeki ataupun berusaha, maka dia tolong berhutang untuk orang lain dan untuk memberikan kepada golongan tersebut. Contohnya ini dipanggil golongan gharimin. Secara asasnya siapa-siapa sahaja yang berhutang untuk kemaslahatan hidup dia, yang berhutang untuk dia nak teruskan hidup dia, maka itu dianggap sebagai hutang. Orang hutang kad kredit apa semua ni, hutang kad kredit ni dia dah ada, dia sebenarnya dah ada pendapatan, cuma dia dia bila mana kita kata dia berhutang berdasarkan kepada kemampuan dia untuk bayar. So orang yang bankable ni biasanya bank akan tengoklah kemampuan dia. Jadi tak boleh nak kategoriskan semua orang berhutang tu secara umum. Tetapi sebagaimana dalam hadis Qabisah bin Mukharik Al-Hilali, dalam hadis itu menjelaskan tentang hutang-hutang. Siapakah yang termasuk dalam kalangan gharimin?
pertama sekali macam yang saya sebut tadi, orang yang berhutang untuk keperluan hidupnya, ataupun orang yang berhutang untuk keperluan hidup orang lain yang di bawah tanggungannya untuk dia berhutang, ataupun orang yang masih lagi tidak mampu mempunyai pekerjaan yang setimpal, maka dia terpaksa berhutang. Maka itu antara golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang ditimpa bencana seperti kebakaran, banjir dan seumpamanya. Maka golongan ini juga termasuk dalam golongan gharimin, sebab mereka terkena bencana secara tiba-tiba. Maka secara relatifnya mereka berhutang ketika itu. Okey, dianggap sebagai orang-orang yang berhutang. Maka ini golongan yang dimasukkan dalam gharimin. Wa fi sabilillah, dan kemudian kategori yang seterusnya, orang yang berjihad pada jalan Allah. Siapa yang berjihad pada jalan Allah? Kalau dulu adalah tentera-tentera orang Islam. Jadi tentera orang Islam boleh dibekalkan senjata, sama ada dibelikan senjata kepada mereka dan diberikan, ataupun diberikan kepada mereka wang untuk mereka menyiapkan segala kelengkapan dan persiapan untuk keluar berjihad. Maka ni warna ataupun tafsiran dululah orang bagi fisabilillah. Hari ini diluaskan, sebagaimana dalam antara yang mazhab yang meluaskan pandangan fisabilillah ni, siapa dia? Mazhab Hanafi, yang meluaskan sehingga kepada maknanya usaha-usaha dakwah jihad dengan pena, dakwah jihad dengan lisan, dakwah jihad dengan penulisan, dengan aktiviti-aktiviti penyebaran maklumat-maklumat dakwah dan sebagainya. Maka ini termasuk dalam golongan fisabilillah, menyampaikan ilmu, menyampaikan sebab tu antara golongan fisabilillah yang boleh dimasukkan adalah golongan-golongan mereka yang menyebarkan dakwah ajaran Islam dan sebagainya, sama ada di masjid, di mana-mana sahaja, mereka ini dianggap sebagai golongan fisabilillah lah. Cuma tinggal lagi yang mengajar yang semua tu kena ikhlas lah juga. Ikhlas betul-betul mengajar, dan mengajar dengan orang kata intipati, yang diajar tu adalah ajaran Islam yang sebenar lah, jangan kona-kona. Okey, bawalah nama fisabilillah. Sebab Syekh Rashid Ridha dalam Tafsirul Manar ada perbincangan yang sangat tajam mengenai fisabilillah ni. Dia kritik lah orang hari ni berjihad atau berjuang atas nama fisabilillah, tapi sebenarnya intipatinya kosong, jauh daripada apa yang sebenar maksud fisabilillah tu. Itu nanti boleh tengoklah dalam perbincangan Tafsirul Manar. Wabni sabil, dan golongan yang terakhir sekali adalah orang yang disebut sebagai ibnu sabil. Contohnya tadi fisabilillah kita boleh berikan kepada golongan yang meneruskan pengajian, anak-anak kita yang belajar sama ada di universiti, di mana-mana saja, di sekolah menengah, sekolah rendah, mereka yang nak belajar, maka juga termasuk dalam kalangan fisabilillah. Juga kalau yang belajar di luar negara boleh juga mengambil zakat daripada bahagian ibnu sabil, kerana mereka ini adalah golongan yang bermusafir dan dianggap mereka itu tidak mempunyai pendapatan ataupun terputus pendapatan. So ibnu sabil, fisabilillah ada kaitan secara tak langsung, tapi ibnu sabil ni lebih kepada mereka yang terputus keuangannya ketika mana dalam perjalanan. Okay, maka kita boleh bagi zakat walaupun mereka itu orang kaya, tapi dah terputus perbelanjaan, nak buat macam mana? Hari ni kata ada QR code, ada online, mungkin ada ketika mungkin terputus, tak boleh nak buat transaksi dan sebagainya, maka ketika itu kita boleh membantulah. Jadi kebanyakannya yang kita bantu dari sudut ibnu sabil ni adalah orang-orang yang bermusafir, pelajar-pelajar datang pada luar negara dan seumpamanya. Maka golongan-golongan ini adalah golongan-golongan yang menerima zakat. Kerana apa? Kerana mereka ini dianggap sebagai golongan musafir yang telah terputus perbelanjaan. Faridatan minallah, ini adalah satu ketetapan dari Allah Ta'ala. Jangan ubah-ubah ketetapan ini. Wallahu alimun hakim. Dan Allah SWT maha mengetahui dan maha bijaksana atas apa yang ditetapkan atas segala sesuatu. Tuan-tuan, saya mohon maaf telah terlebih kuliah 20 minit ni jadi 25 minit pula. Saya minta maaf mengambil masa tuan-tuan yang begitu lama. Moga-moga perbincangan kita ini adalah satu perbincangan yang baik dan perbincangan yang mampu mendatangkan kefahaman kepada kita, sehingga kita sedar bahawasanya apa yang Allah tentukan dalam ayat itu bersumberkan juga kepada sikap masyarakat yang suka memberi komentar tanpa ada pengetahuan dan juga tanpa ada orang kata pengetahuan lah, boleh kita kata pengetahuan atau ilmu yang mendalam. Hanya komen dari sudut emosi dan sebagainya, suka komen gitu, tuduh sana tuduh sini, sebagaimana pernah berlaku
di kalangan para sahabat pada zaman Nabi SAW, mereka mengomen, memberi komentar kepada batang tubuh Nabi SAW sendiri, yang mana itulah Nabi yang agihkan pada ketika itu, sehingga mempersoalkan keadilan Rasulullah SAW. Nabi ni jangan persoal lah kan. Manusia yang lain, kami yang saya lah, terutama yang bekerja pusat zakat, boleh lah nak dipersoal. Cuma apa-apa pun kaji dulu, lihat dulu, bertanya lebih lanjut, supaya tidak kita termasuk dalam golongan-golongan yang hanya memberi komentar tanpa ada usul periksa dan sebagainya. Maka itu adalah satu sikap yang tidak wajar berlaku dalam diri orang yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala. Terima kasih atas perhatian semua. Semoga kita semua diberkati dan dirahmati Allah, diselamatkan daripada segala mara bahaya dan bencana. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga kita dan sayang kita semua. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.